Buletin Didik 17 Julai bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai pendidik, peranan guru amat penting sebagai tunjang untuk menjayakan aspirasi dalam meningkatkan kualiti pendidikan demi anak-anak didik. Pendekatan secara kreatif serta inovasi perlu dilaksanakan secara berterusan dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Ia pasti berupaya menjadikan pendidikan lebih menarik untuk anak-anak ikuti dan fahami. Perkara itu dikongsikan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin di Facebook ketika sesi libat urus bersama guru-guru sekolah sekitar Sandakan Sabah yang diadakan di SMK Merpati. Selain berkongsi tentang aspirasi penerapan konsep Sekolahku Sejahtera, beliau turut berbincang pendekatan pembaharuan serta penambahbaikan yang dilakukan KPM dalam mentransformasi sektor pendidikan negara. Antaranya pendigitalan pendidikan, pentaksiran, pengurusan utiliti dan sumber manusia. Beliau berkata ini adalah masa paling sesuai untuk melaksanakan transformasi menyeluruh dan holistik terhadap sektor pendidikan, termasuklah memanfaatkan setiap inovasi dalam PDP yang dihasilkan oleh para pendidik. Inovasi seharusnya diguna, dikongsi dan dikembangkan untuk manfaat pendidikan anak-anak generasi pewaris negara. Dalam pertemuan itu, guru-guru turut berkongsi pandangan mengenai bidang tugasan dan peranan yang boleh dimainkan dalam mentransformasi pendidikan. Sudah pasti sesi libat urus ini membantu KPM mendapatkan input, pandangan dan memahami cabaran di peringkat akar umbi. Sekaligus mengenal pasti pendekatan yang boleh dilaksanakan bagi menambah baik ekosistem pendidikan sedia ada. Dalam usaha mengembang dan meningkatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan pelajar dari sekolah bukan arus perdana, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP mengadakan pertandingan Forum Pelajar Sekolah-Sekolah Persendirian Cina 2022. Selain mencungkil bakat pelajar, objektif pertandingan ini juga melihat kesepaduan pelajar menyampaikan idea secara spontan. Semalam berlangsung pertandingan peringkat Zon D melibatkan 7 sekolah persendirian Cina di negeri Johor. 7 pasukan mengujarkan pandangan masing-masing di pentas forum membincangkan isu semasa negara dan dunia dalam bahasa kebangsaan. Terima kasih saudari pengerusi. Sama-sama. Sebelum abad yang ke-20, peranan wanita di Eropah terhad dan lebih dominan di rumah. Menurut DBP, pertandingan ini memberi tumpuan kepada penyampaian peserta dalam menghuraikan isi selama 20 minit. Johan ialah sekolah menengah Cina Funyu Kulai yang membincangkan topik impak pencairan ais terhadap dunia. Sebagai juara, mereka akan mewakili Zon D ke peringkat kebangsaan. Pasukan ini turut meraih anugerah ahli forum terbaik yang dimenangi Eun Wen Ho. Sementara itu, naib Johan ialah sekolah menengah tinggi Chung Hua Muar yang membincangkan tajuk mengantarabangsakan bahasa Melayu, usaha, cabaran dan realiti. Manakala tempat ketiga dimenangi sekolah menengah Funyu Johor Bahru dengan tajuk dinamika kepimpinan wanita dalam pembangunan negara. Sukan memanah sudah tidak asing dalam kalangan masyarakat, terutama kanak-kanak dan remaja. Malah kegiatan yang juga sunnah bagi umat Islam itu sudah banyak dipertandingkan sama ada di dalam maupun luar negara. Ia juga dilihat mampu membentuk titik fokus dalam diri seseorang individu sekaligus menjadikannya sebagai individu yang mempunyai jati diri terpuji. Segalanya bermula dengan minat yang menebal dalam sukan memanah. Khairul Rizwan Sidat dan 2 orang kawan baiknya membuat keputusan untuk membuka sebuah kelab memanah di ibu negara pada 2016. Ia bertujuan menggalakkan minat sekaligus mengasah bakat pelajar dengan sukan tersebut seawal di bangku sekolah. Menurutnya, aktiviti yang dianjurkan setiap hujung minggu itu membantu pemanah cilik mengamalkan gaya hidup sihat di samping mengenal erti persaingan yang sebenar. Kan budak kan lebih kepada gadget semua tu kan, so diorang nak hantar tu mostly biasanya untuk fokus yang mula, dan kalau budak tu akan datang minat lepas tu, itu bonus bagi diorang. Dan pergi tournament untuk compete dan bersaing lah semua. Tambahnya, kanak-kanak dan remaja yang menyertai kelab memanah terdiri daripada orang kurang upaya OKU, autism dan sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif ADHD. Bagi pelajar SMK Datuk Lokman Ceras, Muhammad Adli Iqbal Nur Azli, dia menceburi sukan memanah seawal usia 9 tahun. Mula macam minat saja, hobi. Tapi lama-lama macam tersuka, macam nak teruskan benda tu. Sampai jadi wakil antarabangsa. Dia macam
banyak gangguan dari segi persekitaran. Lepas tu kalau miss dia mesti drop banyak, down banyak. Jadi mental kena kuat agak lah. Bagi pihak ibu bapa pula, Azarina Ahmad yang mula melibatkan kedua-dua anaknya ketika berusia 8 tahun berpendapat ia adalah keputusan tepat buat mereka. Nombor satu sebenarnya tak buang masa lah dengan tengok TV ke, pergi jalan-jalan kosong ke. So at least dia ada terisi lah dengan archery. At least boleh wakil sekolah. Lepas ni mungkin lebih tinggi ke daripada tu. Nampak yang sulung tu dulu dia tak berapa nak sosial sangat tau, dia dengan handphone dia, dengan tab dia apa semua. So dengan archery dia dah tinggalkan sikit-sikit. Dia turut menasihati ibu bapa untuk menjinakkan anak-anak mereka dengan aktiviti berfaedah seperti ini bagi mengelakkan mereka terlalu bergantung kepada gadget. Bertemu kembali. Jika sebelum ini program pendidikan teknikal dan vocational TVET menjadi pilihan kedua, kini ia semakin mendapat sambutan dalam kalangan pelajar. Program TVET Technopreneur yang dirangka Universiti Tun Hussein On, UTHM Batu Pahat contohnya, telah berjaya melahirkan ramai usahawan muda. 300 penuntut sedang mengikuti program Sarjana Muda Teknologi daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational FPTV. Menurut Dekan FPTV, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Razak, program TVET Technopreneur berjaya mendaftarkan 65 syarikat milik pelajarnya. Semua syarikat berkenaan membabitkan pelbagai perkhidmatan termasuk makanan, pembinaan bangunan, automasi elektronik industri, penyelenggaraan sistem elektrik serta penyamanan udara. Saya fikir dengan inisiatif, dengan ekosistem yang ada di universiti, dengan fasiliti dan sokongan, maka pelajar tadi bukan mula perniagaan selepas dia keluar daripada kampus, tetapi dalam kampus itu sendiri dah didedahkan. Tambahnya, usaha itu selaras dengan Hala 7 UTHM yang mahu menjadi pusat usahawan global menjelang 2030. Hingga kini, 2 syarikat milik mahasiswa berjaya didaftarkan di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Mulanya kita orang belajar dulu cara membuat jenis-jenis biji kopi semua tu. Lepas tu kita orang akan belajar cara nak steam milk tu. Lepas tu dengan bimbingan daripada pensyarah kami dapat membuka perniagaan ini. Lepas tu mula-mula masih banyak lagi kelemahan. Lama-lama bila dah buat banyak kali semua tu, dah ada perubahan lebih baik lah daripada yang dahulu. Okey, manfaat yang saya dapati selama saya belajar di dalam UTHM ni, saya dapat cara menguruskan sesebuah restoran ataupun sesebuah kafe daripada A to Z. Seperti sebelum kami membina Cafe and Caris ni, kami buat modeling, kami buat lukiran asas untuk buat satu kios. So daripada awal tu kami membina sehingga sampai sekarang. Hari Perayaan Suku Kaum Bajau di Sabah, Regatta Lepa Sempurna, disambut meriah selepas terhenti selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Sambutan yang berlangsung 2 hari dan berakhir hari ini dipenuhi pelbagai acara kebudayaan yang mempamerkan keunikan kaum bajau di Sabah. Pemidang layar berwarna-warni menghiasi jalan-jalan utama menuju ke Bandar Sempurna, tanda bermulanya sambutan. Bukan itu sahaja, premis perniagaan dan rumah persendirian turut sama mengibarkan kain layar berwarna-warni yang dikenali penduduk tempatan sebagai sambu layang. Sambutan itu turut menarik pelancong dalam dan luar negeri yang datang menyaksikan keunikan budaya daerah itu. It's all coincidence that we came at this beautiful festival to see the beautiful ships, the people who are celebrating the festival. And it's a beautiful program. Everyone is together. Untuk pertama kalilah saya dekat Sempurna ni sambut sambutan Regatta Lepa ni lah. Sebab sebelum-sebelum ni kita kan
dengan kes-kes COVID tu, jadi banyak yang macam tertunda lah. Jadi saya sangat bertuah dan beruntung lah dapat menyambut sambutan Regata Lepa di Semporna. Kelainan yang dibuat tahun ini melibatkan ramai orang datang selepas pandemik COVID-19. Jadi sekarang kita menerima ramai pelancong-pelancong yang datang ke Semporna lah, dan juga daripada luar negara. Antara pengisian sambutan Regata Lepa Sempurna ialah pertandingan Ratu Lepa, perarakan Lepa Cantik, pertandingan pengibaran sambu layang, pameran dan pertandingan sukan laut. Sementara itu, lepa-lepa atau perahu tradisi etnik Bajau Palau mencuri tumpuan pada sambutan Regata Lepa setiap tahun. Lepa dalam bahasa Bajau yang bermaksud perahu bukan sekadar sejenis pengangkutan air tetapi juga tempat aktiviti mencari hasil laut. Ia juga dijadikan sebagai kediaman yang melambangkan identiti etnik berkenaan. Lazimnya lepa diperbuat daripada kayu yang bukan sahaja mampu mengapung di atas air, malah dapat bertahan untuk jangka masa yang lama. Kepada perahu lepa Gandawali bin Tawalani dari Kampung Sulabayan, ingin memperkenalkan sebuah lepa yang aslinya dibuat daripada papan ataupun kayu. Pembinaan perahu lepa ini dia mengambil masa lebih kurang dalam setahun, sehingga ia menjadi satu lepa, dan mengukir satu ukiran pun dia mengambil masa dalam 3 bulan lah, macam tu paling lama pun. Lagi satu, perahu ni hasil usaha titik perlu kami sendiri. Saya buat lepa ini lebih kurang makan 3 bulan lebih. Ya, digunakan papan, kayunya saraya keat ataupun ubar suluk. Kos lepa ini tidak lari lah daripada 5.000 sampai 10.000 dia dapat makan. Lain lagi dia punya alat-alat, lampu, generator yang sembulayang, lain lagi. Tidak lengkap sebuah lepa tanpa kain layar utama, dikenali sebagai sambu layang. Secara tradisi, setiap premis bangunan maupun persendirian di Semporna Sabah akan dipasang dengan sambu layang pelbagai saiz dan warna beberapa hari sebelum acara sambutan berlangsung. Kira-kira 100 basikal klasik dan kostum pakaian lama diperagakan di Klang, Selangor. Program bersempena Hari Tanpa Kenderaan yang masuk minggu kedua, Majlis Perbandaran Klang MPK ini mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan warga setempat. Menurut Pengarah Komunikasi Korporat MPK, Norfiza Mahfiz, program yang diadakan setiap minggu ini disusun dan disaji dengan pelbagai acara menarik. Tambahnya, ia bertujuan memupuk kesedaran dalam kalangan warga Klang betapa pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar dan mempromosikan bandar warisan di Klang. Bulan depan kita akan libatkan, sebab dia adalah bulan kemerdekaan, kita akan libatkan mungkin Jabatan Pendidikan, pihak sekolah, agensi-agensi kerajaan untuk bersama dengan kita meraihkan Hari Tanpa Kenderaan. Apa yang pasti, pertandingan basikal klasik ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelbagai peringkat umur. Lebih 100 orang menyertai kayuhan basikal klasik dengan pelbagai jenis basikal. Beberapa acara lain turut menjadi tumpuan, antaranya pameran seragam polis lama dan terkini, pertunjukan demo K9, unit pengesan anjing PDRM dan pameran senjata. Festival Filem Sinema Paradiso kembali di Paris, Perancis menyaksikan acara berlangsung di luar Museum Louvre untuk 4 malam berturut-turut. Kawasan halaman Louvre yang ikonik diubah suai menjadi pawagam outdoor dengan skrin setinggi 24 meter, kerusi rehat, trak makanan dan persembahan muzik live.
Kira-kira 2,500 penonton dijangka hadir setiap malam untuk menyaksikan siri dokumentari dan filem pilihan. Menariknya, ada juga penduduk tempatan yang tidak tahu mengenai acara seni ini meskipun ia sudah memasuki tahun ketiga. Honnêtement, d'habitude je suis pas là l'été, donc je connaissais pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, que c'est une façon de remettre au goût du jour et de revoir des lieux qui, nous, en tant que Parisiens, paraissent anodins, entre guillemets, vraiment entre guillemets, parce que ça reste incroyable d'être dans ce cadre-là, mais on n'y fait plus vraiment attention. Et là, d'avoir le temps de se poser, d'y passer, d'y consacrer une soirée, je trouve que c'est exceptionnel. Je pense que tu montreras ensuite le cadre. Le cadre est vraiment magnifique. Justru bagi penganjur, acara sebegini bukan sahaja memberi hiburan serta membawa karya seni dan budaya kepada masyarakat, tetapi juga mendidik golongan muda menghargai seni. Lokasinya juga bertepatan di mana Louvre dianggap sebagai nadi sejarah dan Cinema Paradiso dilihat meneruskan legasi apresiasi seni itu. Adik-adik, di sebelah saya ini merupakan ukiran batu terakota atau dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Adik-adik nak tahu tak kenapa dinamakan sebagai arca Buddha duduk? Adik-adik boleh tengok, kalau tengok ukiran batu terakota ini, dia ada gambaran atau ukiran berupa seorang Buddha yang sedang duduk atau bersila. Jadi sebab itu dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Arca ini telah dijumpai di tapak 21/22 di Lembah Bujang Kedah. Dan artifak ini juga merupakan salah satu daripada objek warisan kebangsaan pada tahun 2009. Arca ini mempunyai langgam yang mirip dengan arca-arca Buddha zaman Chola dari India Selatan pada abad ke-10 atau awal abad ke-11. Dan juga arca ini dianggarkan berusia antara 1000 hingga 1100 tahun. Dan jumpaan ini juga menggambarkan atau menunjukkan bahawa terdapatnya pengaruh Buddha di kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Sukan. Muncul pemenang pada kejuaraan AFF bawah 19 tahun, satu lagi pencapaian gemilang bola sepak negara bagi tahun 2022. Ia menyusul selepas kejayaan skuad senior mara secara merit ke Piala Asia 2023. Juga catatan membanggakan 3 kelab kebangsaan, JDT layak ke-16 pasukan terakhir Liga Juara-Juara Asia serta Kedah Darul Aman FC dan Kuala Lumpur City ke separuh akhir Piala AFC Zon ASEAN. Barisan 25 pemain negara selamat kembali ke tanah air semalam membawa piala kemenangan kejuaraan AFF bawah 19 tahun. Paling menarik, skuad bimbingan Hassan Sazali Waras ini diperkuatkan kelompok pemain berumur 19 tahun dan paling muda berusia 17 tahun. Menurut Hassan Sazali, dia telah memantau kebolehan dan perkembangan setiap pemain yang beraksi dalam liga tempatan. Daripada situ saya melihat daripada perkembangan pemain-pemain ini adalah minit-minit permainan mereka dalam liga tempatan. Jadi apa yang melegakan saya, kebanyakan pemain-pemain yang ada di sini dah terlibat dalam Liga Premier League sekurang-kurangnya. Jadi pengalaman yang mereka ada dalam Premier League itu telah mematangkan mereka bagi menyertai kejohanan AFF ini. Pemain bakal dikumpulkan semula Ogos nanti bagi menghadapi kelayakan Piala Asia bawah 20 yang dijadual berlangsung di Mongolia pada September. Hampir kesemua pemain yang dibawa ke Indonesia diberi peluang beraksi bermula 4 perlawanan peringkat kumpulan B dan penampilan paling memukau menjinakkan pasukan pilihan Vietnam dengan kemenangan 3-0 pada separuh akhir. Pada aksi final, Malaysia menewaskan Laos 2-0 sekaligus menebus kekalahan tipis 0-1 pada saingan kumpulan. Memang kita orang dah cakap pada awal lah, kita memang sebab bila separuh akhir tu dah clean sheet kan, so kita nak kekalkan clean sheet tu untuk perlawanan akhir. So alhamdulillah benda tu capai sebab semua barisan pertahanan pun main dengan agak baik semalam, disiplin. Masih perkembangan bola sepak Liga Super. Selangor FC menewaskan Penang FC 2-0 selepas lawan terpaksa beraksi 10 pemain. Beraksi di Stadium MBPJ, tidak banyak yang mampu dilakukan Selangor FC di hadapan penyokong sendiri apabila disaingi hebat Penang FC.
Namun segalanya berubah apabila Penang FC kekurangan pemain pada minit ke-67 apabila Ahmad Syukri Abdul Hamid dibuang padang selepas dilayangkan kad kuning kedua. Cuma 5 minit selepas insiden itu, Selangor FC di depan menerusi jaringan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Penang FC yang dibimbing Zainal Abidin Hassan semakin hilang fokus menyaksikan Muhammad Syahir Bashar meledak gol kedua tuan rumah minit ke-79. Kemenangan 2-0 membolehkan Selangor FC berada di tangga kelima mengumpul 15 mata, manakala Penang FC di kedudukan terbawah selepas mengalami kekalahan kali ke-6. Sementara itu, dalam aksi Liga Perdana, Kelantan United melayan kunjungan PDRM FC di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru. Tanpa jaringan pada babak pertama, tuan rumah membuka jaringan 5 minit selepas rehat menerusi Amirul Syafiq Cik So. Hasrat Kelantan United meraihkan 3 mata di arena sendiri tidak kesampaian apabila pemain gantian PDRM Nabil Ahmad Latfi menyamakan kedudukan 4 minit sebelum aksi tamat. Keputusan 1-1 menyaksikan Kelantan United kekal di tangga kelima mengumpul 16 mata. PDRM FC pula ketinggalan 1 mata di tangga ke-6. Beralih ke kejohanan futsal Piala Malaysia. Kemenangan 7-3 ke atas Pulau Pinang pada separuh akhir kedua membolehkan Pahang Rangers mara ke perlawanan akhir. Mereka layak secara agregat 9-6 menebus kekalahan 2-3 pada separuh akhir pertama minggu lalu. Pahang Rangers yang beraksi di tempat sendiri, stadium tertutup Supa di Indra Mahkota Kuantan, bagaimanapun dikejutkan Pulau Pinang seawal minit ketiga oleh Muhammad Hamzah Ahmad. 2 minit kemudian, tuan rumah menyamakan kedudukan menerusi Abu Hanifah Hassan disusuli 2 gol berturut-turut Awaluddin Matnawi dalam tempoh seminit. Meskipun Pulau Pinang berupaya merapatkan kedudukan menerusi Muhammad Amirul Madrazi, Pahang Rangers semakin garang menambah 2 lagi gol, kali ini menerusi Yazid Kamaruzwan dan Rizwan Bakri untuk selesa mendahului 5-2 pada babak pertama. Selepas rehat, tuan rumah menambah 2 gol hasil jaringan kedua peribadi Rizwan dan gol sendiri pemain Pulau Pinang, Muhammad Syarul Nizam. Pulau Pinang sempat juga menjaringkan 1 gol menerusi Ikmal Najmi Ismail, namun ia sudah terlewat menghalang kemenangan 7-3 Pahang Rangers. Pada aksi final, Pahang Rangers akan berdepan pemenang di antara Selangor Tot dan Selangor Mac yang bertemu pada separuh akhir kedua malam ini. Paparan kawasan renang percuma yang baru dibuka di London mengakhiri buletin didik. Berkonsep urban dan mudah diakses pekerja dari pejabat. Ia bertepatan dengan suhu tinggi dicatatkan di England minggu ini. Saya Midi Salif, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.